Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Saya harap korang semua sihat di samping keluarga. Yang buat kerja tu dipermudahkan urusan semua. Dan yang tengah bawa kereta tu hati-hatilah memandu. Dan macam dengar radio kan. Dah lah tak ada gambar. Yelah gambarnya macam gitu je. Dah tak bercakap macam dulu dah. Dengan suara je kan macam radio dah ni. Patutlah ramai yang tanya, akak dulu DJ radio ke? Jawapannya tak. Tak pernah pula terfikir nak jadi DJ radio ke apa. Tapi bagi yang memandu tu, anggap je lah korang tengah dengar radio sekarang ni. Sebab buat masa ni macam gini je lah kita punya YouTube channel. Okay, video seram kita pada kali ni bertajuk Budak Perempuan Jepun Berkimono Merah. Siapa tu? Jadi katanya pengalaman yang dia alami ni masa dia berumur 3 tahun. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang umur 3 tahun mengalami kejadian misteri, lepas tu dia boleh cerita satu-satu pula tu, mesti ramai jugalah kan antara kita macam muskil. Ya, aku boleh ingat. Sebab hari tu pun macam banyak juga terbaca komen-komen daripada korang. 3 tahun dah boleh ingat semua benda tu macam tu kan. Itulah saya pun tak pasti. Mungkin depends pada orang tu kan. Kalau saya sendiri, saya rasa start ingatan saya tu mungkin dalam 5 ke 6 tahun macam tu. Kejadian 5 ke 6 tahun tu saya ingat. Tapi kalau 3 ke 4 tahun tu, macam tu lagi kot. Biasalah. Okay, umur dia pada masa tu adalah 3 tahun. Dan sekarang ni, masa dia ceritakan kisah ni, umur dia dah cecah 23 tahun. Tapi katanya sebab dia alami sendiri benda ni dan memang dia tak akan pernah lupakan benda ni sampai bila-bila. So dah sedia? Jom kita mula. Jadi katanya masa dia kecil-kecil dulu, keluarga dia ni sering sangat berpindah randah tau. Sebab apa? Sebab arwah ayah dia ni bekerja sebagai Navy. Biasalah kalau kerja Navy, kerja askar ataupun kerja kerajaan lah. Selalunya diorang ni akan berpindah. In case naik pangkat ke apa, lepas tu pergi pindah ke tempat tu, pindah ke tempat ini. Macam tu lah juga dengan kes dia ni. Katanya setiap kali ayah dia berpindah, diorang sekeluarga ni akan ikut sekali. Yelah sebab ayah dia berpindah tu macam stay dekat sana lama juga. So pada masa tu ayah dia dapat ke Singapura ataupun mungkin dia ditugaskan dekat sempadan Malaysia Singapura macam tu lah kan. Jadi keluarga dia ni pun berpindah ke tempat baru. Katanya pada masa tu dia orang sekeluarga ni berpindah ke Woodlands. Jadi masa mula-mula pindah tu katanya tak ada apa-apa pun. Tak ada kejadian pelik, kejadian yang menyeramkan yang berlaku. Yelah walaupun dia tengok tempat tu macam agak scary lah juga. Kawasannya tu sebenarnya dekat Barak Tentera Laut. Dan daripada pagar masuk tu straight je jalannya. Dah tu sebelah kiri tu lah blok-blok perumahan. So pada masa tu dia menetap dekat salah satu blok situ lah. Katanya sebelah kanan dia pula ada padang bola yang luas sangat. Antara blok-blok dia tadi dengan padang bola tu pula hanya ada satu longkang besar je yang memisahkan kedua tempat ni. Jadi longkang tu katanya panjang sangat. Lepas tu longkang yang jenis besar dan juga dalam. Dekat bahagian belakang rumah dia pula ada bukit-bukit yang tinggi. Dan dekat situ juga sebenarnya ada satu pokok ni yang besar tau. Lepas tu ada kawasan perkuburan. Lepas tu dia cakap dekat belakang rumah dia juga ada satu klinik dan juga rumah mayat. So dia tak ingat sangat blok mana yang dia duduk pada masa tu. Blok A ke B ke C ke D ke. Tapi dia ingat dengan jelas yang dia tinggal pada tingkat 3. Katanya tingkat 3 tu tingkat yang paling tinggi sekali lah. Yang last lah tu. So nak dijadikan cerita, ada satu malam tu, masa tu dia orang sekeluarga ni tengah buat hal masing-masing tau. Dan tiba-tiba je kakak sulung dia keluar daripada bilik. Lepas tu kakak sulung dia cakap yang dia tercium bau yang sangat wangi dalam bilik dia tau. Jadi mak dia yang masa tu tengah menjahit baju dekat mesin jahit sana kan, dia pun bangun. Lepas tu pergilah dalam bilik akak sulung dia tu untuk pergi tengok-tengok lah betul ke ada bau wangi, bau apa kan. Tapi bila mak dia masuk ke dalam bilik akak dia tadi, tak ada apa-apa pun. Cuma bau wangi tu memang dia orang bau. Tapi dia orang sendiri pun tak pasti itu bau wangi daripada mana. Bau wangi bunga apa macam tu kan. Dan tu dia cakap dia sendiri pun bau juga bau wangi tu. Memang wangi. Tapi sebab dia masih kecil masa tu kan, so dia tak fikir benda tu pelik dan dia tak
tak kisah pun semua benda tu. Jadi dia pun terus pergi duduk depan TV balik, tengok TV sambil-sambil main dengan adik dia. Katanya sejak kejadian tu, bau wangi tu selalu je datang. Bila malam je, diorang akan tercium bau wangi tu. Dan yang paling penting, bau tu sebenarnya datang daripada bilik akak dia je tau. Pelik kan? Katanya bau wangi tu memang selalu tercium dan itu hanyalah baru permulaan je. Orang kata salam perkenalan macam tu kan. So nak jadikan cerita, ada satu hari tu arwah ayah dia ni ajak diorang sekeluarga untuk pergi bercuti tau. Katanya diorang pergi bercuti dekat Taman Sentosa. So diorang pergi bercuti lah, pergi berholiday, main-main dekat Taman Sentosa tu kan. Sampailah malam baru diorang bertolak balik. Balik je rumah, sampai je rumah, bila arwah ayah dia buka lampu dapur, tiba-tiba je cermin kaca pintu balkoni yang ada dekat dapur sana boleh pecah tau. Dah tu serentak dengan ayah dia buka suis tadi. Katanya rumah dia ni ada satu balkoni tu, dan balkoni tu menghadap bukit dan juga pokok besar, betul-betul belakang rumah dia orang. So pada masa tu pintu yang pecah tadi dia jenis sliding, tapi dia macam separuh cermin, separuhnya pula kayu. Jadi part cermin tu lah pecah serentak dengan switch ditekan tadi. So bila dah cermin pecah tadi, bang macam tu kan, satu family dia ni terkejut. So diorang semua terdiam. Jadi masa tu arwah ayah dia lah yang pergi cek keadaan sekeliling kan, apa yang menyebabkan cermin tu boleh pecah. Tapi dia tak nampak apa-apa pun, seolah-olah tak ada benda yang boleh menyebabkan cermin tu pecah tau. Dan masa tu arwah ayah dia ni nak sedapkan hati diorang ni semua, ahli family dia kan. Lepas tu ayah dia cakap, oh mungkin cermin tu dah lama pecah kot. Maksud dia macam dah lama dah retak, tapi sebab dia masuk ke dalam bilik tu, masuk ke dapur tu, itu yang dia macam bang boleh terpecah tu. Mungkin dia fikir kebetulan macam gitulah kan. So pada masa tu diorang semua macam mengiyakan je lah. Jadi diorang pun kemas-kemas serpihan kaca tadi sama-sama. Masa diorang duduk mengemas-ngemas tu, tiba-tiba je diorang terdengar bunyi macam ada benda besar jatuh daripada atas sana, lepas tu terkena dekat ampayan diorang tau. Katanya ampayan tu macam bentuk bulat, dan yang tragiknya lagi, ampayan tu boleh patah. Jadi bila terdengar tadi bang macam tu kan, bang lagi, bunyi cermin pun bang, bunyi ampayan ni patah pun bang. Ya, bila bunyi ampayan patah tadi, arwah ayah dia pun cepat-cepat berlari ke arah balkoni sana sebab nak tengok apa benda yang terjatuh dekat dia punya ampayan tu kan. Dan macam biasalah, tak ada apa-apa juga kat situ. Tapi sebenarnya dia sempat tengok tau. Memang katanya ada satu benda hitam besar gila jatuh dekat atas ampayan tu. Sebab itulah ampayan tu boleh patah. Tapi bila ayah dia pergi cek, tak ada apa-apa pun. Jadi bila dia nampak benda hitam tadi, tapi sebab yelah macam yang kita tahulah, dia masih kecil lagi masa tu, dia tak rasa pun benda tu pelik. So dia diamkan je. Katanya dia tak rasa takut lah time tu, sebab yelah dia tak fikir benda tu pelik pun. Jadi pada masa tu arwah ayah dia pun cepat-cepat masuk balik. Tadi kan duduk kat balkoni tadi kan, cepat-cepat masuk balik. Lepas tu tutup pintu balkoni tu dan kemas-kemas apa yang patut. Dah tu dia cakap dengan ahli family dia yang lain, kemas cepat-cepat. Lepas tu masuk tidur kan, masuk mandi tidur. Mama dia pula kelam kabut jugalah masa tu, sebab tengah cari surat khabar untuk tampal tempat yang dah kosong tadi kan, yang cerminnya pecah tu. Tapi sebenarnya gangguan tak habis sampai situ je. Sebab lepas kejadian tu, semua orang dah lupakan benda tu, cuba untuk lupakan benda tu dan tak ambil kisah sangat, jalani hidup yang normal macam hari-hari yang lain. Sampailah satu malam ni, pada masa tu ayah dia baru je habis cuti tau. Dah tu dia balik macam agak lewat sikit lah. Dalam masa yang sama, dia dan juga mamanya ni tidur dekat bilik. Sebab katanya mamanya tak ada kawan, jadi mama dia minta dia untuk temankan macam tu lah kan. Dua orang kakak dia pula dengan abangnya, dengan adik dia, semua dia orang ni tidur dalam bilik yang satu lagi. Dan katanya tak tahulah kenapa malam tu dia rasa macam lain macam tau. Dia dapat rasa ada kelainan pada malam tu, dengan lolongan anjing lagi. Cuma dia tidur je. Katanya dia boleh tidur lena sampailah dia terdengar bunyi orang ketawa tau. Sambil-sambil dia dengar bunyi macam orang nyanyi lagu ABC. A, B, C, D, E, F, G. Rasanya lagu tu lah kot. Dan tu dalam masa yang sama juga, dia bunyi budak-budak tengah main lari-lari dalam bilik yang dia tidur tu tau. Dah tu dia pun buka lah mata dia kan. Macam, yelah buka mata pun agak mamai lah, nampak tak nampak je. Katanya pada masa tu, benda pertama yang dia nampak adalah beberapa orang kanak-kanak lelaki dalam keadaan bogil, lepas tu tengah berlari dalam bulatan tau. Budak-budak tu tengah berlari dalam bilik dekat dengan tingkap bilik sana. Lepas tu dia cakap, dia orang punya ketawa tu tak cakap lah, memang seram gila. Dah tu dia pandang ke satu arah pula. Arah yang dia pandang ni katanya
katanya dia pandang depan macam tu. Tapi tempatnya tu dekat dengan almari. Dan tepi almarinya pula ada satu kotak ni tau. Jadi dekat bucu kotak besar tu lah, dia nampak ada seorang budak perempuan berkimono merah tau. Lepas tu kimononya ni ada bunga-bunga pink. Dan budak ni rambutnya panjang sampai paras pinggang. Walaupun keadaan pada masa tu macam agak sama-sama je dia nampak, tapi dia nampak dengan jelas rambut budak perempuan ni hitam pekat. Masa itulah baru dia perasan, rupa-rupanya budak perempuan yang berkimono merah tu lah yang tengah menyanyikan lagu ABC tu tau. Budak perempuan ni katanya dibaring statik je. Rambut dia pun statik juga sampai ke paras pinggang kan. Ya, walaupun budak perempuan tu tengah baring, tapi rambut dia bukan ke bawah, tapi tetap juga ke belakang. Logik tak logiknya mungkin dekat sana tu tak pakai hukum graviti katnya. Dah tu dia tertoleh ke arah kanan sikit. Kanan daripada budak perempuan kimono tadi kan. Masa itulah dia nampak dekat almari solek maknya ni ada satu tangan yang panjang sangat. Dan tangan tu keluar dekat belakang almari maknya tu tau. Yang ni dia nampak tangan sahaja. Bila dia dah terduduk dekat katil tadi, diorang ni semua yang tengah main-main tadi terus berhenti dengan serentak tau. Dah tu bayangkan semua benda tu, semua makhluk tu palingkan muka ke arah dia, pandang ke arah dia sekarang ni. Budak perempuan yang pakai kimono tu kan, dia boleh pula turun perlahan-lahan daripada kotak tu. Lepas tu dia berjalan mendekati dia. Time ni lah dia nampak dengan jelas sangat yang muka budak perempuan kimono tadi, dia tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, kosong je. Yang budak lelaki bogel tu pula, semuanya datang ke arah dia. Lepas tu cakap macam ni, jom main sama-sama. Masa tu dia cuma tersenyum je tau, sebab dia tak rasa takut pun masa tu. Tapi bila tengok ke arah budak kimono tu, yelah seriau jugalah. Sebab dah tak ada apa-apa kan, muka pun muka semuka-mukanya. Dah tu budak perempuan kimono tadi cakap macam ni, jom ikut kami main nak. Kita main sama-sama, nyanyi sama-sama. Yang tangan dekat belakang almari solek tu pula, tiba-tiba je dia boleh manjang nak capai dia yang ada dekat. Masa tu apalagi dia menjerit, menangis panggil maknya. Masa dia menjerit menangis tu, masa tu lah mak dia tersedar. Lepas tu mak dia tanya kan, kenapa kan. Lepas tu dia cakap ada budak ajak dia main, sambil-sambil dia tunjukkan dekat arah budak tu lah. Masa tu apa lagi, mama dia keluar ke ruang tamu. Sebab sebenarnya ayah dia dah balik dah, tapi dia tidur dekat depan ruang tamu sana. Jadi mama dia pun kejutkan ayahnya. Lepas tu dia cakap lah dengan ayahnya, kata budak ni nampak ada budak-budak dalam bilik tu kan. Dah tu arwah ayah dia ni pergi masuk ke dalam bilik tu. Lepas tu buka lampu. Dah tu sebelum ayah dia buka lampu, dia nampak lagi budak-budak tu semua. Tapi lepas ayah dia klik je switch lampu, budak-budak tu semua dah hilang. Dah tu ayah dia macam nak sedapkan hati lah kan. Dia cakap tak ada apa-apa pun, mungkin mimpi je kot macam tu kan. Memang betul, yang ada cuma kain pelikat je yang tersidai dekat tepi kotak tempat budak kimono tu baring. Dia tengok dekat belakang almari solek tu pun tak ada apa-apa juga. Dekat tingkap tempat budak-budak lelaki yang bogel tu main pun tak ada. Dah tu arwah ayah dia pun pergi tidur balik dekat depan sana, dekat atas sofa. Dan pada masa tu mama dia ajarkanlah baca doa sebelum tidur. Lepas tu suruh dia tidur. Esoknya tu dia ceritakan benda ni pada adik-beradik dia tau. Yelah apa yang dia dah nampak semua kan. Tu dia orang semua macam agak seriau lah, siap suruh dia lakonkan balik lagi. Hantu ni ada dekat mana, hantu tu ada dekat mana, buat apa macam tu kan. Lagipun dia kan macam kecil lagi, 3 tahun. So tak lama lepas tu, satu berek tu, satu bangunan kata heboh cerita yang dia dah nampak penampakan tu semua. Sampaikan dia orang ni nak dengar cerita daripada dia sendiri, siap suruh dia lakonkan lagi. Cuma sebab masa tu kan dia masih lagi umur 3 tahun. Jadi adalah juga yang percaya, ada juga yang tak percaya. Katanya Alhamdulillah jugalah, sebab sekarang ni dia dah tak nampak dah benda-benda tu semua dan minta-minta dijauhkan. Cuma dia boleh lah kadang-kadang tu macam merasa, lepas tu nampak sipi-sipi kan, sekali imbas macam tu. So dia tinggalkan pesan dekat sini, kalau ada adik ataupun budak kecil yang ngomel-ngomel, cakap nampak itu nampak ini kan, katanya percayalah. Lagipun budak-budak kecil tu kan hijabnya masih lagi terbuka kan. The end. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.